amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Haji Mat Anjang kita, alhamdulillah dapat hadir. Doakan semoga dia kekal sihat, ahli dan kuasa surau, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada Abang Abu daripada Sungai Siput yang datang membuat live untuk rakaman page audio kuliah, ya, yang dapat kita lihat. Page ini tuan-tuan, ramai ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mengajar di dalamnya. So kalau tuan-tuan ada sumbangan nak diberikan untuk membantu penyebaran dakwah, maka bolehlah berbuat demikian, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, saya menyambung kembali pengajian kitab Al-Kabirah malam ni. Masih lagi dalam tajuk Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat, ya, kitab Al-Kabair, ya. Kitab Al-Kabair, Al-Kabiratur Rabi'ah, iaitu dosa besar yang keempat. Fi tarkis salah, kita masih lagi membicarakan dosa meninggalkan sembahyang. Kita dah bincangkan benda ini panjang lebar. Dan malam ni saya membacakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i. Hadis ini disebutkan sebagai isnaduhu sahih, sanadnya itu sahih ataupun hasan. Maknanya hadis ini tuan-tuan boleh kita gunakan, ya, sebagai orang kata hujah atau motivasi. Nabi SAW bersabda, aswa'un nasi saraqatal ladzi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu minas salah? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, atau qala la yuqimu sulbahu fir ruku' wassujud. Tuan-tuan rahmati Allah, yang bermaksud kata Nabi aswa'un nasi, maknanya seburuk-buruk manusia. Ini isim tafdil. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, macam bahasa Inggeris, dia ada big, bigger and biggest. Big tu besar dah. Sorry tuan-tuan, ya, ada juga orang call aku ni. Big tu besar dah. Besar daripada itu bigger. Yang paling besar biggest. So isim tafdil ini, aswa'u ini bermakna bigger, bermakna seteruk-teruknya. Tuan-tuan, orang yang paling teruk, ataupun kita kata sorry, bukan bigger, biggest tu, ya. Kalau perumpamaan tu, ya, yang worst, yang paling worst sekali kata Nabi, apa dia? Orang yang paling teruk, seteruk-teruk manusia ini siapa dia? Saraqatal ladzi yasriqu min salatihi, iaitu pencuri yang mencuri dalam dia melakukan solat. Ini tuan-tuan. Qalu, maka tanya sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu boleh mencuri dalam solat? Nabi menjawab, qala la yutimmu ruku'aha, iaitu dia tidak menyempurnakan rukuknya. Wala sujuda'a, tidak pula menyempurnakan sujudnya, iaitu sujudnya itu dia buat secara tergesa-gesa tuan-tuan. Rukuknya itu dia buat secara tergesa-gesa, samalah dengan sujudnya itu dia buat tergesa-gesa, laju-laju, cepat-cepat. Au qala la yuqimu sulbahu fi ruku', ataupun
Apa dia? Tidak meluruskan sulba'u, tulang sulbi, tulang belakang ni tuan-tuan, ketika mana? Ketika rukuk dan sujud. Tuan-tuan rahmati Allah, ulama mensyarahkan hadis ini mengatakan as-salatu ibadatun taufiqiyah. Solat itu ibadat yang kita mengikut cara Nabi buat. Sebab tu Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Dalam Al-Quran, tuan-tuan rahmati Allah, tidak ada ditulis cara-cara sembahyang, kaifiat as-salah, tak ada. Allah cuma sebut aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang dan juga apa dia? Keluarkan zakat. Begitu juga surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah. Orang-orang yang kami berikan kekuasaan. Samalah tuan-tuan, kita merdeka hari ni. 63 tahun dah merdeka Malaysia. Maka orang-orang yang kami berikan kemerdekaan, kekuasaan, dan kekuasaan itu tuan-tuan boleh kita katakan kekuasaan ketuanan Melayu Islam. Betul tak betul? Maka bagi waliul amr, pemerintah yang memerintah kena pastikan kalau nak merdeka, nak kuasa yang diberkati oleh Allah Ta'ala, kuasa yang tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat, fi yaumin nadamah, pada hari yang kita akan regret, menyesal kalau di dunia ni tak jaga betul-betul. Apa dia? Allah sebut aqamus salah. Orang merdeka, jiwa, raga, jasad, hati, apa saja, mesti mengerjakan sembahyang yang pertama-tama sekali, tuan-tuan. Kalau 63 tahun merdeka, ramai lagi tak semayang, mana ramai lagi tak merdeka ni, tuan-tuan. Itu kalau kita baca tafsir surah Al-Hajj. Malam ini tuan-tuan, kita membicarakan hadis Nabi ini yang menyatakan solat itu yang disebut oleh ulama adalah ibadat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad 'allamana an-nabi sallallahu alaihi wasallam arkanaha wa kaifiyataha wa kaifiyatiha wa adabaha. Nabi dah tunjuk kepada kita banyak, tuan-tuan, buka hadis bab solat ni. Apa itu yang dikatakan rukun solat. Jangan kita, tuan-tuan, tak kenal mana rukun, mana yang bukan rukun. Bila rukun ni, tuan-tuan, wajib kita buat. Tak sah semayang kalau tak ada rukun. Macam kes yang berlaku, tuan-tuan, semayang hari raya. Angkat takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua tu. Yang rukunnya takbiratul ihram yang pertama. Yang kita buat, tuan-tuan, lagi 7 tu Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Itu adalah sunat. Ada kes imam lupa. Orang Parit kata lupa. Banyak makan semut ngemuk. Lepas je dia angkat takbiratul ihram ni, tuan-tuan, terus dia baca Fatihah. Rukun yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum yang belakang ni, tuan-tuan, terus sebut Subhanallah. Imam ni pun tak habis mengaji, dia ulang, tuan-tuan, daripada rukun Fatihah tu dia pergi ulang pula buat sunat tu balik. Sah tak sah solat tu? Tak sah, batal. Kerana apa? Sudah berada di rukun, tak boleh ulang balik kepada yang sunat. Itu kena mengaji tu. Sebab tu kalau dia faham, tuan-tuan, ini sunat, orang sebarlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, takbir sekalipun.
dia akan terus meneruskan Fatihah dia. Nampak? Jadi Nabi dah terangkan, ulama dah bahaskan tentang arkan rukun dia. Wa kaifiyatiha, bagaimana mengangkat takbir, bagaimana rukuk, bagaimana sujud. Wa adabiha, dan dalam solat ini tuan-tuan ada adab-adab dia. Apa dia tuan-tuan? Antara adab dalam solat ini, kita dah bincang dah bulan-bulan yang lalu. Antaranya kita melihat ila maudhi'is sujud. Tu adab. Kita tengok tempat yang kita sujud ni tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan semayang, mata ni ngelewar, nengok sana, nengok sini? Boleh tak? Dia tak membatalkan, dia makruh. Sebab apa tuan-tuan makruh? Kerana dia akan mengurangkan khusyuk. Kita duk tengok jubah orang, tengok baju orang. Jubah aku lawa lagi. Aku ni di jubah belang-belang ni. Lawa ni, bukan murah ni. Kainnya pun sejuk dalam semayang tuan-tuan. Sebab itu terhormati Allah, adab dia apa dia? Jangan tengok kanan dan kiri, la taltafit. Kata ulama, jangan taltafit, tengok kanan, tengok kiri, tengok orang, jangan. Sebab itu makruh kalau memakai baju yang bertulis-tulis di belakang, makruh. Pasal apa? Menyebabkan makmum kita yang di belakang tak khusyuk. Tengok pula pakai t-shirt kontrak makan pula tuan-tuan. Lagi tak khusyuk. Sedap menu ni. Ayam masak merah. Allah, laparnya. Hari Jumaat pula tuan-tuan. Tak makan tengah hari. Terhormati Allah, banyak perbahasan tentang solat ni, adab-adab solat ni. Kalau ada ulama menyatakan tuan-tuan, sejadah kita pun tak boleh bercorak-corak, berukir-ukir, bergambar-gambar Kaabah ni. Takut apa tuan-tuan? Tengah kita semayang, tengok, oh ni ke rupa Kaabah? Tak ada rupa Kaabah pun. Ya ini Masjidil apa ni? Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ni? Dia dah tak khusyuk solat. Tapi ada ulama mengatakan harus kalau gambar-gambar ini mengingatkan kita kepada Mekah. Ada orang tuan-tuan bila tengok gambar ni teringat Mekah, dia khusyuk. Ada orang itu yang dah pergi Mekah. Yang tak pergi Mekah baru sampai Penang baru. So tuan-tuan rahmati Allah, ini di antara adab-adab yang disebut oleh ulama. Wa min zalika ayyuta bi kulli ruknin fiha 'ala al-wajhil akmal lahu. Kata ulama, maka setiap rukun itu Nabi berpesan jangan menjadi orang yang mencuri. Kerana apa? Orang yang mencuri dalam solat, orang yang tidak menyempurnakan rukun-rukun solat. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam aswa'un nas sariqatan. Orang yang paling teruk mencuri, atau pencuri tega, atau dia profesional bagla. Mencuri ni tuan-tuan yang profesional. Siapa dia? Asyadduhum qubhan wa a'zamuhum jurman fis sariqah. Ialah orang yang terlalu teruk dan terlalu besar jenayah dia dalam mencuri. Alladhi yasriqu min salatihi, iaitulah orang yang mencuri dalam solatnya. Fashabbaha as-sariqah min as-salah kaman akhadha ma laysa lahu akhzuhu fi khifa'in wa ja'alahu aswa. Nabi mentashbihkan, Nabi mengumpamakan orang yang mencuri dalam solat ni tuan-tuan seumpama pencuri yang mencuri dalam keadaan orang tak tahu. Betul tak? Orang mencuri mestilah dalam keadaan orang tak tahu. Adakah orang curi terang-terangan tuan-tuan? Ada tak orang curi depan-depan kita tuan-tuan? Ada tak? Tak ada. Dia mesti tunggu kita dah tutup lampu, dah tidur. Sebab tu pencuri tuan-tuan dia akan tunggu sampai pukul 2-3 pagi. Ya memang mata kita ni tak boleh tahan dah. Yang kalau kita tidur ni tuan-tuan, dikatakan nauman amiqan, kata orang Arab, tidur yang memang nyenyok sungguh. Masa inilah mereka masuk rumah. Betul tak? Masa inilah dia menarik zinc kita bawa rumah tu.
Sedar-sedar zinc semua sudah hilang. Zinc tu bukannya mahal baru pun. Zinc lama, tembuk-tembuk tuan-tuan. Jadi zinc buruk pun jadi, zinc tembuk pun jadi, janji boleh beli 2-3 tiup. Ni kadang-kadang tuan-tuan bukan ada benda pun bawah rumah tu, tapi lebuh tuan-tuan. Kadang-kadang yang jual botol tu datang tuan-tuan. Dia tengok kita tak ada di rumah gamaknya, dia pun angkut naik atas lori. Bila kita keluar dari pintu rumah, "Woi! Pasal apa angkat saya punya barang?" Dan itu dia kata, "Mau jual ke?" Nah. Ada jumpa tak spesies raping? Tak terhormati Allah, Nabi menyatakan orang yang mencuri dalam semayang yang tidak menyempurnakan rukun-rukun semayang ini lebih teruk daripada pencuri ni. Masya Allah. Kalau pencuri reta-reta dunia ni tuan-tuan, apa kata ulama? Li'anna akhadha malil ghair rubbama yantafi'u bihi fid dunya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, bila ambil orang punya reta, walaupun dosa, walaupun haram, reta yang kita ambil tu kurang-kurangnya boleh digunakan, walaupun hukumnya haram. Tapi solat tak ada guna. Mencuri dalam solat, tuan-tuan, kita mencuri dalam solat itu hasilnya tidak boleh digunakan. Kerana apa? Solat kita batal, di akhirat tidak dikira sebarang pahala. Tengok perumpamaan ulama kata Nabi buat. Aswak, sebab itu dengan makan aswak yang paling teruk pencuri ini, pencuri dalam solat. Kerana apa? Pencuri dunia ni yang curi barang-barang ni, kurang-kurang dia boleh guna barang tu. Tapi yang mencuri dalam solat, apa dia tuan-tuan? Dia tak boleh langsung guna solat dia ini bawa di hadapan Allah SWT. Riwayat yang lain mengatakan dicampak ke muka kita nanti macam kain buruk. Walaupun hadis ini ada ulama mengatakan hadis yang daif jiddan. Wa yasta'illu min sahibihi, kata dia lagi, kalau pencuri yang curi barang-barang dunia, barang-barang saudara dia, sama ada di dunia ini dia boleh minta halal. Saya dah bertaubat dah. Saya nak beritahu Tuan Haji, motor Tuan Haji yang lebuh hilang tu saya lah mencurinya. Dan tuan, sebab ada ulama mengatakan taubat hanya akan diterima kalau kita ambil hak orang. Taubat kita hanya akan diterima bila kita minta maaf dan minta halal. Boleh tak agak-agak? Boleh tak? Boleh tak kita tak bagi tahu kat orang tu? Kita bertaubat, kita segan mana nak bagi tahu? Boleh tak tuan-tuan? Allah terima tak taubat? Kita curi Cikgu Mat punya motor, contoh. Cikgu Mat terpaksa beli pula motor baru. Motor yang kita curi tu udah lerai, rangkanya udah masuk Sungai Pari tu. Lepas tu bertaubat tuan-tuan. Mungkin umur 40 lebih, pergi Mekah, insaf, teroyok depan Kaabah tu, masuk mengaji agama. Mengaji agama tuan-tuan, kita pun dah berubah, dah berjambang sekarang ni, dah berserban. Dah pegang tasbih je, subhanallah, subhanallah. Dulu pegang spana, lerai motor orang. Sekarang pegang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Tiba-tiba dengar ustaz sebut dalam satu kuliah, dosa yang mencuri ini takkan diampunkan, melainkan dia minta maaf dan minta halal daripada sahibu. Atau min sahibihi, daripada tuan dia. Agak-agak kita tuan-tuan dengan tasbih serban ni tergambar nak jumpa Cikgu Mat ni. Cikgu, jangan marah cikgu. Ni tengah sambil pegang tas ni. Jangan marah cikgu. Motor cikgu tu, saya mencurinya. Tak rahmati Allah. Allah berat ni. Sebab tu jangan ambil hak orang. Berat tuan-tuan. Tapi ada ulama. Tapi ulama yang cakap ni tuan-tuan tak ramai lah. Sikit je. Pula menyatakan tuan-tuan, kalau kita dah curi barang dia, segan nak bagi tahu. Segan. Pasal apa segan tuan-tuan? Kita tahu dia ni perengoi, dia ni jenis tak boleh terima. Kalau bagi tahu putih terus silaturahim. Ada orang macam tu. Pandai barat.
Kalau bagi tahu tuan-tuan, dandan itu dia tumbuk bersepai gigi kita ni. Habis hilang pagar depan putih ni, hilang, rongok terus. Maka ulama menyatakan tuan-tuan, kalau tak dapat nak minta maaf begitu, cari suatu jumlah yang sama dengan jumlah yang kita curi, sedekahkan. Kemudian doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku gantikan barang yang aku curi ini untuk tuannya di akhirat nanti. Kata ulama ni tuan-tuan, akhirat nanti Allah tanya pada orang kita curi barang ni. Orang yang kita zalimi barang hak dia ni, Allah tanya, "Hei Fulan bin Fulan, hari ni kalau kamu nak dakwa Fulan bin Fulan yang mengambil hak kamu ini," panjang dia punya ijraat dia punya urusan dia panjang. Jadi hamba Allah ini sudah bersedekah dengan suatu jumlah yang sama dengan barang yang dicuri dia ambil, dan pahalanya itu diberikan kepada kamu. Kamu nak yang mana? Nak yang pahala ni ke, atau nak tunggu perbicaraan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pilih yang mana? Pahala, bukan janda tu haji ya? Pahala tak nyampe. Gurau je. Pahala. Ulama menyatakan pasti kita akan pilih pahala. Apatah lagi, pahala kita cupui-cupui pula. Allahu Akbar. Aduh, sikit je lagi nak syurga ni. Allah, berat dosa lebih sikit je. Allah masuk neraka dulu. Lepas tu masuk syurga. Tiba-tiba Allah bagi tawaran ni. Nak ambil ke tak nak? Taubat lahum, ambil. Tapi ingat, jangan kita ambil hujah ni sengaja pula mencuri lepas ni. Ustaz dah bagi jalan. Curilah. Lepas tu. Itulah. Apa dia ranjang ya? Tentara mati Allah, ini hukum. Katanya lagi, tuqta'u yadu, atau dia boleh lepas daripada azab mencuri ini setelah tangannya dipotong. As-sariqu was-sariqatu faqta'u, Allah Ta'ala berfirman, orang yang mencuri lelaki dan perempuan, faqta'u, potong kedua-dua belah tangannya. Ulama katakan bukan terus potong dua-dua belah. Kanan dulu, tinggalkan yang di kiri. Kalau mencuri lagi tuan-tuan, bukan potong tangan kiri tu. Sebab nak guna yang kiri, dia potong kaki pula. Tuan-tuan rahmati Allah, biasanya, kebiasaannya bila hudud ini dilaksanakan, lebuh tangan ni tuan-tuan, sampai bila-bila dia takkan mencuri dah. Sebab Allah kata nakalan. Apa ini nakalan? Bagai balasan. Balasan yang bagaimana? Yang meninggalkan kesan mendalam dalam hati orang yang kena dan orang yang melihat. Ini Islam. Ini hudud. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak hilangkan kes-kes kecurian ni, laksanakan hudud. Kalau tak laksanakan tuan-tuan, bukan barang reta je hilang, anak dara pun lebuh. Tengok di Mekah tuan-tuan, saya banyak kali sebut. Cuba tengok serapah dia. Money changer dia. Ada tak teruk-teruk demo nak bubuh? Tak payah. Malah tutup dengan kain je. Pasal apa tuan-tuan? Sebab sana dilaksanakan hudud. Curinya, potong tangan pada hari Jumaat. Kita kagum, oh ya Allah, macam mana lah sana Mekah tu ya. Letak barang rapi tu je, bila semayang tutup dengan kain hidup, lepas pula hilang. Kita. Oh mak kagumnya ya, sana laksana hukum Islam ya. Oh mak bagus benar. Tapi lepas je haji, balik dah jadi haji dengan hajah, dialah paling kuat menentang hudud. Tak boleh fikir tuan-tuan benda ini. Sebab itu terhormati Allah, kalau mencuri di dunia, potong tangan, Allah Ta'ala ampunkan di akhirat. Oh, okey tu. Ya, bukan okey mencuri tu dah. Maknanya dosanya itu Allah masih boleh
mengampunkannya lagi. Apa lagi tuan-tuan? Fatakhallashu min iqab fil akhirah. Hari akhirat Allah Ta'ala akan lepaskan dia dari dosa dia mencuri. Sebab apa? Sudah dilaksanakan hudud ke atasnya. Bi khilafi azaz syari', tapi pencuri dalam solat tak. Fa innahu saraka haqqa nafsihi min as-sawab. Dia mencuri bukan hak orang, dia mencuri hak dia sendiri untuk mendapat pahala. Bila dia mencuri hak dia tuan-tuan, semayang orang kata celam celung, semayang cincai-cincai, maka dia akhirat dia tak dapat apa-apa pahala. Awalu ma yu'ashabu yaumil qiyamah as-salah. Perkara pertama yang Allah Ta'ala akan kira hisab itu ialah sembahyang. Kalau sembahyang ni okey, yang lain punya amalan okey. Tapi kalau sembahyang ni tuan-tuan kita buat cincai-cincai, kita buat sambil lewa, kita buat malas-malas, kita buat tergesa-gesa, tidak ada pahala, maka fasadat, rosak solat kita, yang lain tak diterima. Walaupun kita ni pemurah, kita derma pada surah Ikhlasiyah ni tuan-tuan 5,000, oi pemurah. Bila sebut nama ni siapa tak kenal dah, ni kontraktor A ni, kaya ni, oi dia ni pemurah, orangnya baik. Tapi kalau solat tak sempurna tuan-tuan, ditakuti sedekah itu juga tidak diterima. Jangan main-main. Dan ulama menyebut lagi bagaimana solat yang dikatakan curi itu, mencuri dalam solat itu bagaimana? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Apa dia? Tidak sempurna rukuknya. Tuan-tuan rahmati Allah, rukuk ini dia kena yuqimu sulbahu fi rukuk was sujud. Dia kena apa tuan-tuan? Bila rukuk ini, badan kita ni kena straight. Tok Guru saya bagi tahu macam mana nak rukuk yang sempurna. Tapak tangan ni tuan-tuan mesti diletakkan betul-betul atas kepala lutut. Barulah belakang tu straight. Dan kata ulama tuan-tuan, hatta law subba alaihil ma' la istaqarra. Kalau letak gelas ni atas belakang orang yang sujud yang sempurna itu, dia takkan jatuh. Tapi kalau sujud dia tak sempurna, bengkok sengit, dia akan melorot jatuh ke punggung. Ni disebut oleh ulama dan tok-tok guru mengajar bab solat ni tuan-tuan. Kecuali orang sakit pinggang, nak buat macam mana? Slip disc, nak buat macam mana tuan-tuan? Memang dia betul-betul letak jarinya dekat peha ni aja, pangkal peha ni. Jangan pula kita marah dia. Apa ni? Sujud tak sempurna. Kita tolak berbuk terus patah disc dia tuan-tuan. Kecuali orang-orang yang uzur. Tu tak boleh buat apa. Orang uzur ni tuan-tuan, banyak apa orang rukhsah yang Tuhan bagi, Islam beri kepada orang yang sakit ni tuan-tuan. Semayang atas kerusi. Ada ustaz mengatakan kalau kita mampu berdiri, berdiri dulu. Lepas tu baru duduk atas kerusi. Ada ustaz mengatakan kalau kita memang tak boleh berdiri lama, terus je duduk atas kerusi. Ni macam-macam pandangan tuan-tuan. Sebab apa? Berdiri itu yang mula-mula qiyam itu adalah rukun. Berdiri betul tu tuan-tuan adalah rukun. Jadi kalau kita boleh berdiri rukun itu, tapi kita terus duduk, tak sah solat kita. Termasuk dalam hadis ini. Maksudnya apa dia? Tidak menyempurnakan rukun yang wajib. Tapi ada ustaz kata, bergaduh-gaduh tuan-tuan. Dia bukan pasal dia tak buat rukun tu, tapi dia memang uzur. Memang uzur. So uzur tak bayar dan berdiri betul. Pasal apa? Bila uzur, dia tabihul mahzurat. Dia membolehkan benda yang tak boleh. Duduklah terus. Jadi orang pun, ustaz-ustaz pun tuan-tuan, ada khilaf di antara ustaz-ustaz ni, siapa yang berpegang boleh berdiri, rukun yang wajib kena berdiri. Lepas tu duduklah. Okey tuan-tuan ya. Ini nanti kita akan bincangkan tuan-tuan benda-benda ini tentang hukum-hukum solat ini.
Apalagi tentara mati Allah, wal muradu bisurqati minas salah bi an yasta'jila ruku' wassujud. Dan mencuri yang Nabi maksudkan dalam hadis ini bukan saja rukuknya tak betul, tapi yasta'jila, dia tergesa-gesa. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lari start motor. Pasal apa? Nak ngejar puan balik nanti habis. Fala ya'ti al-musalli bi'ima 'ala al-wajhi al-akmal wal ba'isi li khusyu' wa tama'ninah. Kena ingat, sembahyang yang sempurna apa dia? Mestilah rukun itu dibuat dengan cara khusyuk. Yang kedua, tama'ninah. Tama'ninah ni kata ulama tuan-tuan adalah rukun. Apa ni tama'ninah ni? Berhenti sekejap. Sebab itu ada seorang sahabat ni tuan-tuan, seorang sahabat yang dia masuk dalam masjid, kemudian dia semayang. Habis semayang, dia jumpa Nabi, dia bagi salam. Dan Nabi SAW menjawab salam dia. Kemudian Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi semayang balik, sebab kamu masih belum semayang. Sahabat ni tuan-tuan, lelaki ni dia pergi semayang balik. Kemudian dia keluar jumpa Nabi balik. Nabi kata lagi, buat solat balik. Sampai 3 kali. Laki ni pun jawab, faqala wallazi ba'asaka bil haq. Dengan demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, ma'usinu ghairahu, aku tak tahu solat yang lebih baik daripada yang aku buat tadi. Fa'allimni, maka ajar aku. Maka Nabi SAW pun mengajar lelaki ini. Dia kata, idza qumta ila salah fakabbir. Bila kamu nak mendirikan semayang, fakabbir, sebut Allahu Akbar. Ini pun tuan-tuan, kadang-kadang orang berkhilaf juga. Allahu Akbar ni berapa dia punya harakatnya? Ada yang mengatakan sekurang-kurangnya kena 17, 11, 10. Allah, panjang. Pasal apa tuan-tuan? Ada yang dia rasa dalam nak angkat takbir itu kena sempurna dia punya niat qasad ta'yin tu. Usalli fardan isya'i 4 raka'atin. Allah, dia nak betulkan tu. Saja aku semayang isyak 4 rakaat mengikut imam tunai, kena Allah. Tu yang panjang tu. Tuan-tuan mati Allah, ada ulama pula menyatakan takbir ni jangan kita buat macam tu, nanti dia akan jadi was-was. Takbir ni tuan-tuan, niat ni masa takbir ni, niat takbiratul ihram, niat ni tuan-tuan, apa dia? Lintasan hati je. Contoh, nak makan, kita tahu dah nak makan apa kan. Dah terbayang nak tuan-tuan, nak makan apa. Tuan-tuan kalau pergi kedai Cikgu Mat Anjang sekarang, tahu dah nak makan apa? Chicken chop. Tahu tak mana apa chicken chop? Dah tahu dah. Dia ada kuah dia ada black pepper. Chicken chop dia besar mana, berapa harganya, kita dah tahu dah. Sebab kita dah belajar, kita dah pergi. Macam tu semayang, kita dah tahu dah. Semayang isyak macam mana, berapa rakaat. So lintasan hati, saja aku semayang isyak, Allahu Akbar, yakin. Sudah. Kalau tak, dia jadi salli fardhan isya'i 4 rakaat. Usalli. Oh dah jenuh tuan-tuan. Antara sod dengan sin tu, ni setan masuk. Kita sebut betul nak usal, setan kata sin tu, sin ke? Usal, sod tu, tuan-tuan. Tu yang ada cerita. Saya ingat tuan-tuan pernah dengar cerita kan, ustaz cerita ada semayang di RNR. Ada seorang mak rock ni tuan-tuan, pakai seluar jeans, ni baju t-shirt rockers. Dia pun nak singgah semayang walaupun rock, tapi semayang tak tinggal. Ni bagus mak rock ni. Dia pun tuan-tuan tengok di surau tu ada seorang Pak Haji ni tengok pakai kepiah apa semua nak semayang. Dia pun kata, nak semayang ke? Nak semayang, saya nak ikut belakang boleh? Pak Haji ni kata okey, ikut belakang.
Pak Haji ni puan-tuan, nak niat angkat takbir ni masalah pula. Usalli fardhan maghribi salat, ufsal Allah, udah Allah, usalli balik tuan-tuan. Mak Rok ni kata macam ni tak siap lah semayang macam ni tuan-tuan. Dia pun tepuk bau Pak Haji ni, dia kata, Pak Haji, payah sangat lah. Ginilah Pak Haji duduk belakang jadi makmum, biar saya jadi imam. Orang utara tuan-tuan, orang tepil. Biar saya jadi imam. Pak Haji ni tengok atas sampai bawah tuan-tuan. Pak Haji ni tengok atas sampai bawah. Tengok rokok ni boleh jadi imam lah. Tengok rambut pemberikat ni. Pak Haji ni kata, boleh lah. Beres, duduk diam-diam belakang. Dia pun jadi imam tuan-tuan, memang betul tuan-tuan. Dia tak wah-wah, dia baca komplit. Usalli fardhan maghribi salasa imaman. Allahu Akbar. Terus, tak ada ragu-ragu, tak ada wah-wah. Cuma satu masalah tuan-tuan. Apa dia? Tiba-tiba dia toleh belakang kat Pak Haji tu. Dia kata, tengok Pak Haji, sekali je. Pak Haji ni kata, memang okey, tak wat-wat, tapi bengong. Pasal apa dalam semayang mana lu cakap? Dia punya excited tuan-tuan, nak bagi tahu Pak Haji ni, dia tak wat-wat. Jangan main tuan-tuan semayang. Semayang ni jangan main tuan-tuan. Kalau tak sempurna kita punya angkat takbir tu, niat itu, ini yang Nabi kata seburuk-buruk pencuri. Maka Nabi SAW mengatakan, fakabbir. Apa dia? Kamu bertakbir. Summa qra'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah rukun selepas itu, iaitu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baca tu pun jangan laju-laju, jangan terlalu tergesa-gesa. Saya kadang tuan-tuan tegur juga budak-budak tahfiz ni, demo ni hebat bacaan Qurannya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan terlalu laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Udah. Mana yang asma terus mengah. Mak lajunya budak ni baca. Kata rahmati Allah, bila ditanya, budak-budak ni jawab, kami baca ikut yang kami hafal. Cara kami hafal lagunya lagu hadar. Hadar ni mana kan? Bacanya laju. Ada seorang makcik tanya dengan saya, Ustaz, saya tengok imam tu baca Fatihah, dia tak ikut Ustaz. Dia tak ikut yang ma'arid li sukun. Jangan main-main makcik ni. Dia ngaji tajwid. Masa wirid tu Ustaz, kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia kata mana ma'arid li sukunnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berapa rakaat tu? Tapi dengar macam baca dua je Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Tuan-tuan, jangan main-main makcik-makcik ni. Kadang dia test Ustaz ni, Ustaz tahu tak tahu? Maka saya jawab tuan-tuan, yang imam baca wirid, baca yang pendek, ujung-ujung pendek yang disebut sebagai ma'arid li sukun itu ialah dibaca dalam bentuk hadar. Hadar ni apa tuan-tuan? Dibaca dalam bentuk tidak mengikut harakat-harakat yang panjang. Kalau tak jenuh, Fatihah kita lama menor nak habis tuan-tuan. Ya, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu kata Nabi, kemudian bacalah Quran, yakni Fatihah. Surah wajib tak tuan-tuan? Wajib tak? Tak wajib. Hati yang tarawih hari tu, Ustaz, saya ni tak boleh jadi imam lah Ustaz. Kenapa saya hafal Fatihah je? Apa masalahnya? Yang rukunnya Fatihahnya. Tak baca, tak boleh baca Qul Huwallah yang pendek tu pun tak ada masalah. Sah tak semayang? Sah. Tapi janganlah pula lepas ni ada yang jadi imam langsung tak baca surah pula tuan-tuan. Ustaz dah bagi jalan lah. Jalan saja. Ustaz bagi jalan lah, baca Fatihah je lah. Sah tak? Sah. Ya, baik. Summarka, kata Nabi, kemudian rukuk. Hatta tatma'inna raki'an. Rukuk tu mesti ada tamak-ninah. Rukuk ni tuan-tuan, berhenti sekejap, bacalah tasbih rukuk. Summarfa hatta ta'dila, kemudian kamu bangun qa'iman, namanya iktidal. Dan itu juga tuan-tuan kena ada tamak-ninah.
Summasjud, kemudian kamu sujud. Hatta tatma'inna sajidan, sujud pun kena ada tamak-ninah. Jangan laju-laju, jangan cepat-cepat. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya, ini juga kena ada tamak-ninah. Zalika fi salatika kulli'a, ulang balik di setiap rukun itu dengan mengerjakan tamak-ninah. Boleh tuan-tuan ya? Itulah baru dinamakan orang yang sembahyangnya itu sempurna. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan malam ni tuan-tuan baca. Saya bawa kitab hadis yang muktabar dan kitab kabair Imam Az-Zahabi. So tuan-tuan, nanti buat semayang, buatlah orang kata dengan sempurnanya, supaya kita tak digelar sebagai pencuri dalam solat. Kalau pencuri barang dunia boleh diampunkan, boleh dilaksanakan hudud, boleh minta halal daripada tuannya, di akhirat dia tidak dimasukkan dalam neraka. Tapi kalau mencuri dalam solat langsung tak ada pahala tuan-tuan, confirm masuk neraka. Sebab itu Nabi kata aswa usyarik, orang yang paling teruk, paling buruk pencurian dia ialah orang yang mencuri dalam solat. Apa tu saya ulang balik, orang yang mencuri dalam solat yang tidak mengerjakan rukun-rukun sembahyang dengan sempurna, iaitu tidak ada tamak-ninah, berhenti sekejap. Wallahu alam bisawab tuan-tuan. Cukup sekadar itu, nanti kita akan sambung lagi tuan-tuan pada pengajian yang akan datang. Juga masih lagi dalam berkenaan dengan solat. Solat ni penting tuan-tuan. Kerana apa? Saya sebut dalam surah Al-Hajj ayat 41 tadi, orang-orang yang Allah berikan kuasa politik kena ingat, kena ajak manusia mengerjakan solat. Dan solat ini pemimpin mesti pastikan kelas-kelas membetulkan solat, membetulkan cara solat, bacaan solat. Pemimpin wajib buat, bukan harus, bukan mesti, wajib buat tuan-tuan. Kalau tak buat, pemimpin ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jangan main-main. Pemimpin tak solat, ya? Pemimpin tak solat. Tu tak boleh nak kata apa lah. Ya? Itu pasal dia tak payah buat, sebab dia pun tak solat tuan-tuan. Itu kita sambung pengajian yang akan datang, insya-Allah. Jangan kau merepot, aku tukar ke Pergala Ulu pula lepas ni. Wallahu a'lam bisawab. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin minal muqim, minas salat minasy syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum itu tuan-tuan, bersama dengan saya macam biasa Encik Syarul dan juga Encik Subki ada membawa barangan-barangan produk Islam. So tuan-tuan yang berkeinginan boleh mendapatkan di luar sana, insya-Allah. Terima kasih. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allah